Profesor Madia Dr. Fakarudin kat ujung tu, baju merah. Politik Ikram Taiping Tuan Haji Khairul, Dr. Selamat Aliman dan Hari Ikram Perak, yang mana merupakan salah seorang daripada mangsa tangkapan peristiwa Mavi Marmara. Ada juga di sini sebenarnya Dr. Selamat, ya. Tuan-tuan imam, ustaz-ustaz, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita Allah SWT pada malam ini kita diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama kita menunaikan solat tarawih bersama dengan imam daripada Gaza, iaitu Imam Yusuf, yang mana kita bawa khas di bawah salah satu daripada agensi Ikram, iaitu Aqsa Syarif. Jadi untuk malam ini kami diberi izinan oleh masjid untuk mengadakan program pada hari ini. Dan Allah tidak punya itu bau sikit lah. Kalau daripada stil dia punya pom kan. Tapi mungkin kita tak dapat merasai ya. Mungkin sahabat kita Imam Yusuf dah biasa lah, dah biasa dengan bunyi bom, misal, roket, dah biasa bagi mereka. Mungkin kita di sini belum biasa lagi. Jadi kita kena belajar bagi biasa lah, insyaAllah. Dan dapatkan semangat jihad daripada insyaAllah daripada sahabat-sahabat kita di Palestin. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada di masjid kerana membenarkan kami untuk mengadakan program pada hari ini, iaitu solat tarawih. Sekarang ini mengadakan solat tarawih bersama dengan muslimin dan muslimat dan Taiping, insyaAllah. Sebentar lagi saya sepatutnya program selepas ini kita minta Imam Yusuf untuk berucap, tapi tadi dimaklumkan kepada Ustaz Hashim, Ustaz Hafiz ni balik cuti Mesir, jadi kita minta panggil itu jadi translator hari ini. Tapi tadi dia cakap dia cuti, sangat letih. Sebab sebenarnya perjalanan dia ni daripada Ipoh, daripada Tanjung Malik, semalam di Setiawan, maknanya besok ke Penang pula. Jadi maknanya sebelum Syawal, insyaAllah mereka akan bertolak balik ke Palestin. Jadi disebabkan beliau sendiri Ustaz Hafiz sebenarnya jadi saya sekali lagi lah minta maaf sebab dia Mansur ni dia sangat letih dia kata hari ni. Bolehkah kalau kita teruskan program? Boleh. InsyaAllah boleh lah. Sebab selepas ni kita akan tunjuk sikit slide, sebab kami juga akan melancarkan tabung Aqsa Syarif, iaitu tabung untuk membantu rakyat Palestin, insyaAllah. Dan kita akan kumpulkan, kita ada daripada selatan Perak hingga ke Taiping ni ke Lhasa. Selepas ni dia akan ke Penang. Kita kumpulkan dan kita akan terus, insyaAllah kita akan bagi. Dan nanti saya akan tunjukkan beberapa projek-projek yang kita telah gunakan daripada hasil daripada kutipan daripada tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Jadi untuk teruskan program, saya dengan cita-citanya menjemput YDP Ikram Taiping, YDP Ikram Perak, Profesor Madia Dr. Fakarudin, yang mana merupakan anak tempatan orang Taiping juga sebenarnya, orang Kampung Pinang, tapi dia duduk di Ipoh. Jadi saya dengan segala hormatnya silakan Dr. Fakarudin untuk menyampaikan sepatah kepada insyaAllah. Silakan. Jangan pindah. Kita tengok tak punya Ikram kan. Oh, dah. Tak tengok pun. Mudah lagi. Saya minta kalau boleh kita rapatkan seat depan ni, insyaAllah.
Sebab kat belakang tu ada yang tak dapat masuk, dia kat luar sana. Jadi kita ya sampai kat belakang tak boleh masuk. Jadi kalau boleh kita nampak ke depan ni insyaAllah. Ini vlognya ni saya boleh nampak. Saya nampak dia ni. Syok. Ini duduk di dalam tak nampak sana. Dia punya overhead ni patut duduk di atas. Kalau duduk kat masjid DP tu boleh dah. Masjid ni arah. Dia ada overhead. Dia ada overhead. Masjid ni arah ada overhead. Bau dah. Tak guna apa dah. Buat tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil-muttaqin alladziina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghayz wal 'aafiina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan carilah atau kejarlah atau dapatkanlah syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah dia orang yang bertakwa ini? Dalam ayat 134 surah Al-Imran ini dikatakan, iaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan selanjutnya ayat 155 surah Al-Imran ini yang dikatakan orang takwa ini, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi dirinya sendiri, maka segera dia ingatkan akan Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa. Dan siapa lagi yang dapat mengampunkan dosa-dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Yang saya hormati pengurusi majlis, yang juga saya hormati lagi muliakan pengurusi Ketua Kuasa Masjid Pekan Lama Taiping ini, sahabat saya Datin Ikram, dan juga Al-Fadil Al-Imam Yusuf, sama dengan anak anda Hafiz belajar di Mesir yang menjadi relawan, menjadi terjemah. Saya bagi pihak Ketua Ikram di Perak rasa syukur kerana dapat sama-sama dengan tuan-tuan dan puan, anak-anak sekalian dalam satu majlis yang mudah-mudahan membuka satu lembaran yang memberi keputusan pertumbuhan 10 hari terakhir dalam Ramadan, insya-Allah. Ala kulihan, dimohon maaf oleh kerana saya difahamkan oleh Saudara Ali tadi bahawa Imam Yusuf ni letih. Dia walaupun muda cepat letih. Mana tak letihnya? Dia berjalan ataupun mengembara daripada Gaza hingga Malaysia ini, dan difahamkan tidak ada rehat. Saya pun sendiri tak rehat lah, sebab tetamu ada, kita pun kena kuliah lah. Mana pergi, kita pun pergi. Ada kulihan, alhamdulillah kami telah cuba membuka peluang bagi imam-imam yang dikatakan kelompok kupas, ataupun kita biasa panggilnya Hafiz. Tapi bila sebut kupas, ada tu dia mahir dalam
beberapa kata orang tu bidang lain selain daripada hafazatnya. Dia tahu tentang tafsir dan juga dia fahami tentang hadis-hadis yang muktabar. Ini kehebatan dia. Dan sedikit saja bahawa ini adalah rombongan kedua daripada Gaza. Saya sempat dengan rombongan pertama yang akhirnya pun berakhir di Pulau Pinang. Dan malam ini difahamkan di Perlis sebenarnya. Jadi mereka ini diberikan kata orang itu satu pendedahan terhadap Malaysia. Kalau tamu di luar daripada Gaza, selamat yang lepas hari ini boleh tinggal. Dia banyak kali tidak pergi Gaza kan, dia boleh tanya dia lah. Dan mereka ni adalah kelompok daripada projek yang mana kerajaan Hamas. Bila mana tertuduh kerajaan Hamas, antara perkara utama dilaksanakan di Gaza khususnya ialah untuk menghasilkan 100,000 kufas dalam tempoh 2-3 tahun. Dan difahamkan dah melebihi lebih daripada 100,000 para kufas. Oleh kerana pimpinan Hamas merasakan mengambil daripada sejarah Salahuddin Al-Ayyubi untuk menang keadaan orang kafir ni, khususnya Israel, maka kena ada orang yang mantap pegangannya dan juga tahu masalahnya tentang Al-Quran. Sebab itu projek ini projek khusus yang dilaksanakan di Palestin dan Gaza. Dan mungkin ada tertanya, siapa pula Ikram ni? Adakah Ikram ni sebahagian dari JKR? Dan kau lah Institut Kerja Raya Malaysia. Dan saya sendiri sebagai pensyarah di Syarikat Negeri Petronas. Mungkin ada yang syarah atau kenal saya tu, maklum, bagi yang belum tu, mungkin malam ni kali pertama kita usul. Sedikit je, tak mau banyak slide. Saya beritahu pengajian ni besar banyak-banyak, semua orang letih ya. Jadi mungkin itu banyak apa laju galah slide, main juga. Saya tak ikut slide ni. Mana dan saya sebut, tak dan saya pergi. Kami ni merupakan pertubuhan yang dinamakan sebagai satu pertubuhan Islam, NGO Islam, yang merupakan persatuan dakwah, kebajikan serta tarbiyah yang mengambil peduli tentang urusan-urusan kehidupan masyarakat. Dan ini sejajar dengan cara hidup dan ajaran Islam. Khususnya kami ingin melihat berbezanya suatu suasana rahmatan lil alamin, kesejahteraan untuk rahmat pada alam ini, manusia dan segala isi. Namun itu usaha-usaha ini tidak boleh berjalan sendiri, dia kena bersama masyarakat. Sebab itu kita bersama dengan tuan-tuan dan puan dalam masjid ini untuk kita berkongsi yang mana tugas dan tanggungjawab yang kita dapat sama-sama ikut. Adapun tentang Aqsa Sharif, ringkasnya kami sebut sebagai EAS dia, Aqsa Sharif, yang merupakan satu pertubuhan yang terdaftar di Malaysia yang bertujuan untuk bertindak sebagai organisasi sukarela di atas dasar kemanusiaan dan memperjuangkan agenda membebaskan Al-Aqsa dan juga Palestin. Dan kita mengambil kesempatan bulan Ramadan ini untuk mengumpul sebanyak mungkin dana. Dan al-maklumlah daripada surah Al-Imran ini, daripada ayat-ayat yang saya katakan tadi, perhatikan tadi, antara sarana daripada Allah Ta'ala untuk segera mencari ampunan dan juga jannah yang luas langit dan bumi ini adalah antaranya dari infak. Infak bisa kita, insyaAllah. Dan saya selanjutnya ingin berkongsi di mana dalam Aqsa Sharif ini ada beberapa projek-projek besar. Dan tuan-tuan dan perempuan yang ingin mendapatkan secara perinci ini boleh mendapatkan, saya rasa di luar sana ada poster bulletin ini. Dan kita mengadu-adukan sangat antara projek-projek yang kita harap dapat sumbangan daripada tuan-tuan dan perempuan serta anak-anak yang tuan
antaranya program ataupun sumbangan untuk projek back to school. Kita ni susah. Dan baru ni pun kalau tuan-tuan dan puan sekalian maklum, berlaku sekali lagi suatu pertempuran di sempadan. Yang sebenarnya dirancang ataupun disengajakan oleh pihak-pihak itu kita akan ketahui dalam sikit masa lagi. Begitu juga sambil itu untuk membantu memberi sumbangan Ramadan, bantuan untuk pesakit, dan nanti insyaAllah Tuan Haji Amin akan ceritakan apakah projek-projek yang kami telah dilaksanakan sejak beberapa tahun belakang ini, yang mana banyak membantu ekonomi di sana, di samping membantu penduduk Gaza agar dapat mengisi aktivitas kalau lebih normal daripada sebelum ini, insyaAllah. Saya tidak ingin melanjutkan lagi cerotin saya ni. Kalau jumpa ayah saya masih di Kampung Minang. Kalau sempat di masjid Maimun, situlah dekat rumah saya. Tapi saya dari Ipoh, saya tinggal Ipoh. Ipoh datang Ipoh dengan izin mak, kalau tak dapat sikap mak, minta maaf gitu. Tapi itulah hanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan lapangan dan juga memudahkan urusan kita, khususnya dalam membina sebanyak mungkin kebaikan dan kebajikan dalam fasa-fasa akhir di bulan Ramadan. Dengan itu saya tawakuf tangguh di sini, dan hingga di lain masa kita bertemu, saya akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada bahagian Dr. Profesor Wali Dr. Bakarudin. Saya suruh sebut panjang sangat. Alhamdulillah atas penerangan mengenai dengan Trump, yang mana tadi menyebutkan Trump adalah NGO Islam. Ini kita dikenali sebagai chief. Maknanya kita chief merupakan agensi di bawah Trump. Dan Ikram juga, di bawah Ikram kita ada agensi-agensi lain, iaitu Hidayah Center untuk saudara-saudara baru kita. Di Perak ni kita belum dapat tubuhkan, tapi di Penang, di Kedah kita dah, di KL kita dah tubuhkan. Kemudian kita ada Asia Syarif yang mana khusus untuk membantu ataupun memberi bantuan kepada Jom Palestin, insyaAllah. Kemudian kita ada juga Raudatul Sakinah, iaitu rumah perlindungan untuk wanita yang bermasalah. Dan banyak lagi kita ada KMB, dan salah satu hari ini adalah Asia Syarif. Jadi sebenarnya saya nak ambil kesempatan untuk malam ini untuk menerangkan hasil daripada kutipan yang telah kami jalankan daripada seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Sebenarnya kita telah salurkan kepada beberapa projek. Di antaranya yang telah kami laksanakan ialah ini ya. Projek Kilang Roti. Kami telah mengadakan ataupun telah bersama-sama dengan rakyat Palestin membina Kilang Roti. Kilang Roti. Kilang Roti Malaysia Palestin Friendship Bakery di Gaza City. Yang mana kos projek ini ialah USD 200,000, RM bersama dengan 630,000. Daripada kutipan-kutipan yang telah dilaksanakan, alhamdulillah kita telah dapat membina menyewa sebuah bangunan, dan kita telah memberi peluang pekerjaan kepada 20 orang. Yang mana 20 orang itu adalah rakyat Palestin sendiri untuk membina ekonomi Palestin. Kemudian juga diuruskan oleh Islamic Society Bait Lahiyah. Kilang pertama yang diberi nama Malaysian Palestinian Friendship Bakery, yang mana telah berjaya dibina dengan hasil sumbangan rakyat Malaysia. Ini salah satu projek yang telah dilaksanakan. Next. Ini di depan dia, opening ceremony dia untuk kilang.
Dan ini gambar Kelang. Minta cikgu Jafar turun tunjuk. Dan ini bangunan yang kita sewa. Kita sewa di bawah Asas Syarif. Ini Dr. Selamat. Orang dia ada sini. Dia berkesempatan. Banyak kali ada lebih. Saya 2 atau 3 kali dah pergi. Ini Kelang yang kita telah bina. Dengan duit tuan-tuan dan perempuan yang kita collect, kita membina Kelang Roti untuk Palestin. Di sana memang susah. Nak dapat makanan ni memang susah. Jadi kita membantu dari sudut itu. Kita membina ekonomi rakyat Palestin. Okey, next. Ini gambar-gambar Kelang. Okay, next. Okay, lambat sikit. Seterusnya kita dapat juga membina ini gambar masih di gambar Kelang Roti. Kita juga mengadakan projek ternakan lembu, kambing, ayam dan arnab. Ya. Projek ini mana yang saya tunjuk ni projek yang telah dilaksanakan. Itu projek yang mana dianggarkan bernilai RM300,000 bersamaan dengan $100,000. Projek ini memenuhi keperluan bekalan daging tempatan. Yang kini kekurangan sehingga 40%. Kebanyakan sahabat-sahabat kita di Palestin dia tak makan macam kita. Macam tadi pun dia tak minta nasi, dia minta roti. Jadi dia pun banyak makan roti dan juga banyak makan daging. Jadi kami sediakan makanan yang spesial sikit. Jadi tadi kami sediakan ayam tandoori lah, senang sikit dia. Kan dia tak makan macam kita makan nasi apa semua. Jadi ini di antaranya. Kemudian telah alhamdulillah kita telah beri banyak peluang pada rakyat Palestin untuk bekerja di syarikat ini. Ini adalah sumbangan daripada tuan-tuan. Kemudian kita ada satu lagi projek yang besar yang kita telah laksanakan. Dia lambat sikit. Ini bukan NFC ya? Bukan. Ini bukan. Ini yang ada di sana, insya-Allah. Ini lembu ni tak tahu dalam kolam ni. Ini duduk dalam kandang. Itu kandang. Kandang. Ini selamat. Selamat. Dan projek yang ketiga ialah projek Asas Syarif. Dipanggil projek Asas Syarif di Gaza, iaitu projek aquaculture 12,000 yang disumbangkan oleh Koperasi Muslimin dari Asas Syarif. Projek ini dianggarkan sejumlah RM300,000. Dan sejak sekatan dan kolam perairan laut di barat, Gaza perairan yang haram untuk ke laut. Maknanya sekarang ni kita tahu Gaza ni dia di tepi dekat dengan laut. Mana sekarang ni pesisiran pantai itu dikawal oleh Israel. Jadi nelayan-nelayan di Gaza susah nak turun ke laut. Jadi atas itu kita ambil inisiatif untuk membina kolam air tawar. Ini sebenarnya kolam air tawar. Dan alhamdulillah projek ini dah berjalan dengan baik. Kita tunjuk gambar sikit. Jalan terus. Ini masih lagi. Ini ya. Implemented and subsequent by Jabalia. Ini adalah pengurusi Asas Syarif, Profesor Madia Dr. Hafizi, selalu keluar dalam TV mengenai Palestin. Dan ini projek ikan air tawar yang kita dah laksanakan. Ini masih di Dr. Selamat, banyak nama lain dalam ini. Ini ikan. Ikan ni saya tak pasti ikan apa. Ikan tilapia ke ikan pirana kan? Okey, ini kolam yang kita telah ini dia masakan yang telah disediakan. Ya. Kemudian kita masih lagi memerlukan dana tambahan untuk Kelang Roti untuk membesarkan Kelang Roti sebanyak 7,500. Kemudian kita juga perlukan lagi dana tambahan USD 5,000. Kemudian untuk projek ladang lembu kita masih memerlukan 5,000. Lepas itu iftar Ramadan yang mana kita selalu mengadakan, mana kita bagi sumbang kepada rakyat Palestin dan sana dia mengadakan iftar. Kemudian paket Ramadan kita masih memerlukan bantuan dan menyiapkan opening center. Okey, satu lagi projek yang saya rasa yang patut saya tunjuk, kita juga telah dapat melaksanakan satu playroom, ruang untuk kanak-kanak di Hospital Rantisi. Rantisi ini adalah Perdana Menteri yang pertama
Dr. Aziz Transisi yang syahid, ya, dia tembak oleh Israel. Kalau kita ingat kata-kata dia, di antara kata-katanya, kalau saya diberi peluang mati, ya kan? Sama ada mati di atas katil ataupun mati ditembak oleh peluru berpandu, saya lebih rela memilih untuk ditembak peluru berpandu. Jadi alhamdulillah termakbul doa dia ditembak oleh apa ni? Roket Israel. Alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah sebab dia syahid. Kan? Kemudian kita juga dapat menyediakan ubat-ubat pada untuk kementerian kesihatan yang diserahkan oleh misi A2G yang mana kita dah dilaksanakan. Kemudian penyerahan 50k untuk UPS di hospital RRTC. UPS ni uninterruptible power supply. Maknanya dia backup power. Sebab di sana elektrik memang bermasalah. Kami dimaklumkan oleh Imam Yusuf, memang elektrik memang masalah besar elektrik. Selalu putus. Ataupun kadang-kadang dibenarkan 3 jam, 4 jam, lepas tu diputuskan. Israel dia pun beri tekanan kepada rakyat Palestin dengan cara macam ni, menyusahkan rakyat Palestin. Ya. Dan saya juga dimaklumkan semasa misi ni Mawi Iman Marwah dan juga misi-misi yang sebelum ni, di antara peralatan yang dibawa selain daripada makanan, alat-alat tulis orang pun juga dibawa. Sebab di sana tak ada pensel, buku bacaan. Kita ingat di sini hanya perlukan makanan dan pakaian. Tidak. Sebenarnya mereka memerlukan peralatan untuk pendidikan. Termasuk juga untuk wanita, keperluan wanita. Sangat diperlukan. Sebab barang-barang ini susah nak dimasukkan. Itu yang saya dimaklumkan oleh sahabat-sahabat saya yang dah diberi peluang untuk sampai ke Gaza. Dan ini adalah peresmian ruang kanak-kanak yang alhamdulillah daripada kutipan tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat buka satu ruang untuk kanak-kanak, playroom dia. Macam kita di hospital kita ada playroom untuk kanak-kanak, dan di sana kita juga sediakan. Dan ini projek-projek yang telah dan alhamdulillah telah dilaksanakan. Dan selepas ini saya pula akan tunjuk projek yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan kami. Saya ada kawan-kawan saya ada edarkan satu koran warna biru tu. Sebenarnya di situ ada projek yang akan dilaksanakan. Ini yang kita dah laksanakan. Ini masa seremoni, open ceremony. Okey. Ini di antara projek yang belum. Ini yang dah dilaksanakan. Okey, bantuan anak yatim 21,000 untuk 12 bulan untuk 35 anak-anak yatim. Kemudian dana tambahan untuk iftar Ramadan 15k. Projek back to school 100k untuk 1000 beg sekolah lengkap dengan peralatan. Projek back to school ni maknanya kita sediakan beg. Untuk makluman memang macam saya kata tadi, peralatan pendidikan seperti alat tulis, buku, beg sekolah, uniform yang saya katakan memang tak ada lah. Ya. Jadi amat diperlukan. Macam kita di sini alhamdulillah beg boleh beli di mana-mana. Koperasi sekolah boleh jual. Sana tak ada. Projek sekolah di Rafah. Ini kita akan mengadakan projek sekolah di Rafah. Itu juga projek yang perlu yang akan kita laksanakan. Okey, ini gambar-gambar yang mana kita dah bagi. Ini gambar universiti yang telah dibuat. Kena buat habis. Okay. Saya ingat jadi gambar ni boleh cepat sikit. Saya nak tunjuk projek yang akan dilaksanakan. Sebab itu maknanya bila saya dulu tu pada saya nak lancarkan teruskan tabung Palestin. Minta siapa yang tugas tu untuk edarkan tabung Setiap Gaza. InsyaAllah kutipan malam ni kita akan salurkan darat kepada InsyaAllah kepada kerajaan yang memerintah di Gaza, iaitu Hamas. Kita tak bagi melalui Qatar.
Kata nanti dia tuan-tuan tak sampai. Dia patah terus. Dia putui. Al-Fatahnya UMNO lah. Ni. Okey. Al-Fatah Ya, saya edarkan borang biru tu. Boleh tengok ini semangat yang akan kita ini borang dia. Dalam sini menceritakan apa yang akan kita laksanakan. Sebelum tu juga saya nak maklumkan di bawah Asas Syarif kita telah mengadakan satu projek, iaitu projek memberi pinjaman secara microkredit. Microkredit maknanya kita bagi mengikut keperluan. Di antara projek yang kita telah laksanakan, di antaranya kita telah membantu untuk menyediakan beri bantuan kepada seorang pemuda untuk buka kedai handphone. Kita bagi RM5,000. Di bawah Asas Syarif bagi pinjam RM5,000 dan kita pantau. Dan kita juga diberi ruang oleh kerajaan Hamas untuk membina pejabat, untuk membuka ruang pejabat di sana direct. Jadi kita pantau. Dan juga kita bagi microkredit untuk pinjaman wanita buka kedai jahit. Ya, kita bantu. RM5,000 kita bagi kat dia, $5,000 lah, bukan ribu kita $US. Jadi dia dapat buka kedai jahit. Ada yang buka kedai handphone, kemudian ada yang buka kedai komputer, ada yang buka minimarket. Jadi hasil daripada kutipan tuan-tuan ini kita salurkan direct dan kita pantau. Kita tak lepas begitu saja. Kita akan pantau dan kita melihat kemajuan daripada sehari ke sehari, kemajuan yang telah dicapai. Dan ini di antara projek-projek. Okey, buka dulu. Okey. Ini kalau kita tengok sini, kerajaan khusus Ramadan, ini yang dikatakan projek iftar. Ya. Sinari keluarga miskin di Palestin dengan menaja buku besar Ramadan yang mengandungi roti, ikan segar, tepung, minyak zaitun, keju dan makanan asasi. Dan sasaran kita adalah 1,500 keluarga. Satu lagi yang menarik yang kata mengenai Palestin, mengenai Palestin, ya. Palestin ini kalau kita dalam Quran ada bumi yang diberkati. Bumi yang diberkati ini maksudnya penuh dengan barakah. Alhamdulillah, saya dimaklumkan bila kita buat projek lembu, ya, lembu kalau kira tak banyak sangat rumput di sana kan, dibandingkan di sebelah Israel, tapi dia telah menghasilkan susu yang banyak, ya, telah menghasilkan susu yang banyak. Alhamdulillah. Dan begitu juga dengan tenaga-tenaga lain. Alhamdulillah. Dia tak tahu itu dah katakan bumi yang diberkati, ya. Rumah-rumah ada lembu. Satu lagi, kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar mengenai, kalau kita tengok perbandingan di antara rakyat di Afrika yang kemiskinan atau keturunan dengan anak-anak yang berada di Palestin. Kita tengok, kalau tengok gambar beza, anak dia di Palestin walaupun dia kurang makan, tapi badan dia sasar. Badan dia sasar, dia tak mampu kan? Dia tak mampu. Jadi itulah dikatakan bumi yang diberkati. Dan kita tahu dan kita maklum bahawa ada satu masjid yang istimewa bagi umat Islam. Sebab itu perjuangan Palestin bukan hanya sekadar perjuangan rakyat Palestin. Sebenarnya dia adalah perjuangan umat Islam. Yang mana kita faham kiblat kita yang pertama adalah di Palestin. Jadi kita perlu pertahankan. Mungkin seorang kata apa dan ada sibuk dengan Palestin ini, itu negara dia, ini negara kita. Tak. Ya? Dalam Quran ada menyatakan kita perlu pertahankan. Ini di antara projek-projek yang akan kita laksanakan. Saya dapat bilang tadi. Hari ini tak ada ceramah, hari ini sesi penerangan ni. InsyaAllah. Okey, kalau tengok kat sini, itu tak ada, ya. Dan kita masih lagi memerlukan RM300 untuk satu keluarga. Kita tajuk untuk 1,500 orang keluarga. Kemudian iftar perlukan RM50 untuk satu set. Kemudian kita juga bantuan pesakit dan keluarga hospital RM250. Ini sasaran. Maknanya kalau tuan-tuan muslimin dan muslimat yang ambil borang ni, kat belakang ni ada tulis nak kaji apa kat belakang, ya.
Sama ada nak bagi direct pun boleh, ataupun nak melalui kami pun boleh, insyaAllah. Ya, ataupun nak bagi malam ni pun boleh, insyaAllah. Jadi saya ingat itu saja sesi penerangan pada malam ini. Minta maaf juga rezeki, tak ada ceramah yang wabi-wabi dah. Jadi insyaAllah sama-sama kita mengambil manfaat di bulan yang penuh barakah ini untuk kita sama-sama membantu rakyat Palestin yang mana amat memerlukan bantuan daripada kita. Dan mungkin saya, ada sahabat saya yang baru balik daripada Palestin, dia bertanya, dia ingin nak duduk barisan depan. Barisan depan maksudnya barisan depan ni ke wali mati dia, wali mati. Tapi sahabat tu tanya dia, sebenarnya ada 10 perkara dia tanya, tapi saya ingat 3 aja. 3 je saya ingat, 10 benda saja. Yang pertama sekali dia tanya, puasa sunat macam mana? Istiqamah ke tak istiqamah? Puasa sunat Isnin dengan Khamis, istiqamah tak istiqamah? Jadi yang duduk barisan depan, sahabat tu cek. Oh, tak okey kan? Okey, satu. Kemudian yang kedua dia tanya tahajud. Istiqamah tak istiqamah? Tiap-tiap malam. Sahabat pun cek, tak lepas juga. Dan satu lagi dia tanya, macam mana hafasan Quran? Kebanyakan yang kita duduk barisan depan, yang berani mati tu, dia punya tapisan dia tinggi. Bukan tuntut, oh saya nak jadi saya, tak. Tapisan dia tinggi, tengok dia punya amalan dia, puasa sunat dia macam mana, Quran dia macam mana, tahajud dia macam mana. Baru dia boleh duduk di barisan depan, dia baru kita bagi, okey, buang kepada dia. Itu fatwa Ustaz Rabi, khusus untuk Palestin saja. Jadi alhamdulillah, guru kami. Jadi bila sahabat cek tu 3 tu pun tak lepas, nak cek tu lagi tak lepas. Jadi begitulah. Sebab itu Imam Yusuf kalau dia dapat cakap di setiap waktu dia dapat cakap lah 5 minit dia cakap. Dia kata rakyat Palestin tidak memerlukan tenaga tuan-tuan, dia kata. Cukup dengan sekadar doa dan bantuan yang kita buat. Cukup sekadar doa. Doa untuk rakyat Palestin. Dan mana kita tahu dengan kemenangan Palestin dan juga sekarang kita tengok Arab Spring, insyaAllah ya, ada kekuatan di situ dan kita mohon kepada Allah SWT supaya diberi kekuatan kepada rakyat Palestin dan juga kita sendiri di sini untuk terus membantu, ya, membantu dengan secara bergilir untuk membina balik ekonomi rakyat Palestin. Jadi saya sekali lagi mohon ampun dan maaf jika pertanyaan saya ini agak ringkas dan agak tak tersusun. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak kasih kepada ahli jemaah kuasa masjid lama kerana memberi keizinan kepada kami untuk mengadakan sesi penerangan pada malam ini. Jadi sekali lagi saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.